Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Saja untuk mic. Yang tu boleh tak juga? Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana kita masih lagi berada pada hadis-hadis berkenaan tentang haji yang ada disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun tahu daripada sekadar zahir-zahir perkataan, maka para ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji ifrad, dan itulah pandangan Imam Syafi'i rahimahullah sebagai haji yang paling afdal. Ada mengatakan Nabi SAW melakukan haji kiran. Bahkan daripada riwayat yang zahir menunjukkan Nabi SAW melakukan tamattu'. Namun Imam An-Nawawi rahimahullah menggabungkan antara riwayat-riwayat ini dengan katanya bahawa pada awalnya Nabi berniat ifrad, kemudian Nabi SAW menggabungkan umrah dengan meniatkan kiran, dan maksud daripada Nabi melakukan haji tamattu' adalah bukan tamattu' istilah haji, tetapi tamattu' daripada sudut terjemahan, iaitu Nabi SAW bermudah-mudahan dan bersenang-senang di dalam melakukan haji, iaitu Nabi SAW melakukan haji kiran. Dan haji kiran juga dikira sebagai tamattu' daripada sudut ianya adalah dipermudahkan kerana dengan satu perjalanan, satu miqat, satu pergerakan, satu ibadah beroleh dua amalan, iaitu amalan haji dan juga umrah. Maka itu cara Imam Nawawi rahimahullah menggabungkan antara ketiga-tiga riwayat. Kita dah tiba pada satu tajuk yang penting berkenaan tentang tajuk ihsar. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah pada tajuk ini menukil daripada Imam Muslim, jawaz at-tahallul, harus untuk keluar daripada ihram bil ihsar, dengan cara dengan sebab terhalang. Maka apabila seseorang itu terhalang daripada melakukan umrah, maka dia boleh keluar daripada ihram. Maka kita tahu seseorang yang dah berihram, dia tidak boleh keluar daripada ihram kecuali dia telah melakukan amalan-amalan. Kalau umrah, maka dia kena lakukan tawaf, sa'i, gunting ataupun bercukur, barulah dia keluar daripada ihram. Begitu juga orang yang melakukan haji, maka dia perlu untuk melakukan amalan-amalan haji, baru boleh keluar daripada ihram. Namun bab ini nak menerangkan, kalaulah seseorang itu terhalang, dan penambahan, dia tak ada niat bersyarat. Kalaulah dia ada niat bersyarat, maka dia boleh terus keluar begitu. Tapi kalaulah dia tidak ada niat bersyarat, pada waktu itu dia perlu untuk membuat dam ihsar. Dia perlu untuk membayar dan menyembelih binatang, menyelesaikan apa yang dia telah niatkan dalam ihram dia. Sebab itu kata dalam tajuk ini, hadis-hadis yang dibawakan adalah berkenaan kalaulah seseorang itu terhalang daripada melakukan ibadah yang dia telah ihramkan, sama ada haji ataupun umrah, jawazut tahallul, dia boleh keluar daripada ihram. Dan hadis-hadis ini juga nak menerangkan wajawazil kiran, boleh untuk melakukan haji kiran, waqtisaril qarini ala tawafin wahidin wa sa'in wahid, dan orang yang melakukan haji kiran, dia hanya perlu satu tawaf. Dia menggabungkan antara haji, orang ifrad, haji ifrad hanya haji. Kalaulah tamattu', dia buat umrah dulu, kemudian berihram baru untuk haji. Tapi kiran ini satu ihram untuk haji dan umrah. Maka kalaulah orang yang buat kiran, dia tak perlu buat dua tawaf, sebaliknya hanya satu tawaf.
Begitu juga tak perlu buat 2 sa'i. Sebaliknya hanya 1 sa'i. 2989 baca. Sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kharaja telah keluar fil fitnah pada zaman fitnah. Maka apakah maksud fitnah di sini? Hadis berikut akan diterangkan. Maksudnya adalah ketika berlakunya peperangan di antara khalifah pada waktu itu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah khalifah. Namun telah berlaku pemberontakan oleh Abdul Malik bin Marwan dan juga disokong oleh panglimanya yang terkenal yang zalim Hajjaj bin Yusuf. Maka pada zaman tersebut berlaku peperangan antara Khalifah Abdullah bin Zubair dengan pemberontak Hajjaj bin Yusuf. Maka ini berlaku sekitar tahun 72 Hijrah. Lebih kurang 61 tahun selepas Nabi SAW wafat. Dan peperangan ini berlaku dekat sekitar Mekah. Kerana Abdullah bin Zubair, dia telah mula kehilangan jajahan dia, banyak orang-orangnya berpaling tadah dan beliau kalah dalam peperangan sehingga akhirnya yang tinggal hanyalah ibu kota dia dekat Mekah. Maka peperangan berada di sekitar Mekah pada waktu itu. Sebab Abdullah bin Zubair ibu kotanya adalah di Mekah. Ini berlaku pada tahun 72 Hijrah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah keluar untuk pada zaman fitnah di antara Abdullah bin Zubair khalifah dan juga pemberontak Hajjaj bin Yusuf. Mu'tamirah diingin untuk melakukan umrah. Waqala, lalu Abdullah bin Umar berkata, in suditu, jika aku dihalang anil baiti, daripada sampai ke Baitullah, sana'na, kami akan lakukan kama sana'na ma'a Rasulillah, sebagaimana yang telah kami lakukan bersama dengan Nabi SAW. Fakharaja, maka Abdullah bin Umar telah keluar. Fa'ahalla bi umrah, maka pada awalnya beliau telah berihram dengan niat umrah. Dia nak buat umrah je. Wasara, dan beliau telah berjalan hatta idza zahara, sehingga apabila telah jelas kepadanya Al-Baida. Kita tahu Al-Baida ini adalah berada di penghujung Zulhulaifah. Zulhulaifah, tempat Nabi Miqat, adalah dekat tempat di mana adanya masjid pada zaman kita. Dan kemudian penghujung Zulhulaifah adalah tempat yang bernama Al-Baida. Dipanggil Al-Baida kenapa? Sebab ianya adalah tempat yang pada waktu itu dataran tinggi dan mempunyai tanah lapang. Maka dikenali sebagai Al-Baida. Maka bila dia dah sampai di tempat yang bernama Al-Baida, masih lagi di dalam kawasan Zulhulaifah, maka iltafata ashabih, beliau telah berpaling kepada teman-temannya yang lain. Faqala, lalu berkata, ma amruhuma, tidaklah urusan haji dan umrah illa wahidah, kecuali hanya satu. Ushidukum, aku menjadikan kamu wahai teman-temanku sebagai saksi, anni qad aujabtu, bahawa sesungguhnya aku telah mewajibkan ke atas diriku al-hajjah, ibadah haji, ma'al umrah, beserta dengan umrah. Maka diubah. Pada awalnya dia nak buat tamattu', tapi belum tinggalkan miqat, dia telah ubah kepada untuk dia tambah, bukan sekadar umrah, sebaliknya haji. Maka jadilah sebagai haji kiran. Maka daripada sini menjadi dalil bahawa selagi mana dalam miqat, kalaulah seseorang itu hendak tambah, maka pada waktu itu boleh. Adapun apa yang berlaku di antara Nabi dan para sahabat, yang baginda hanya suruh ketika mana di Mekah, yang dikenali sebagai istilah faskhul haji ilal umrah, membatalkan niat haji dan menukar kepada umrah, itu kita telah belajar bahawa dalam mazhab Syafi'i itu adalah khas untuk Nabi dan para sahabat pada waktu itu sahaja, dengan tujuan-tujuan yang kita telah terangkan. Tapi beliau masih dekat miqat. Maka beliau kata, alang-alang kita nak pergi umrah, pekerjaan untuk umrah dan haji lebih kurang sama. Cuma dalam haji adanya wukuf dengan di Arafah, mabit di Muzdalifah dan melontar. Maka dia pun kata dengan teman-teman dia, aku nak berniat haji dan umrah. Dan kenapa Abdullah bin Umar menjadikan teman-temannya sebagai saksi? Maka pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang keempat, fa innama qalahu liyu'limahu,
beliau suruh beliau menjadikan teman-teman dia sebagai saksi supaya dia boleh memberitahu kepada teman-teman dia, man aradal iqtida, barang siapa yang nak follow dia, yang nak buat haji juga, nak buat kiran juga dengan dia, maka pada waktu itu boleh ikut. Maka sebab itu beliau maklumkan, kalaulah daripada sudut niat dah cukup, tak perlu maklumkan. Cuma beliau risau ada yang nak ikut, pada awalnya sekadar nak ikut umrah. Maka beliau kata tidak, maka kita melakukan haji dan umrah, iaitu kiran. Kenapa Atiyah? Atiyah kenapa? Sini Atiyah. Atiyah sini. Okay. Maka pada baris yang ketiga, kata Imam Nawawi, daripada hadis Abdullah bin Umar ini banyak benda yang kita boleh belajar. Yang pertama, boleh melakukan haji kiran. Sebab itu yang Abdullah bin Umar buat. Yang kedua, jawazu idkhalil haji alal umrah qabla tawaf. Boleh untuk memasukkan niat haji ke dalam umrah sebelum mula tawaf. Jawapannya adalah boleh. Sebab mula-mula beliau berniat umrah sahaja. Kemudian beliau menambahkan pada waktu itu niat haji. Wa huwa mazhabuna, dan itulah pandangan kami dan pandangan majoriti para ulama. Wa sabaqa bayanul mas'alah, dan telah berlalu penerangannya dalam hadis-hadis sebelum ini. Kemudian yang ketiga yang kita boleh belajar, jawazut tahallul. Seseorang itu boleh keluar daripada ihram bil ihsar, dengan sebab dia terhalang. Sebab itu kata Abdullah bin Umar, kalaulah kami terhalang daripada sampai ke Baitullah, kami akan buat sebagaimana yang Nabi SAW telah buat pada peristiwa Hudaibiyah, iaitu Nabi SAW keluar daripada ihram apabila adanya ihsar, apabila adanya halangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fakharaja, maka Abdullah bin Umar telah keluar, hatta idza ja'at al-baita, sehingga apabila Abdullah bin Umar sampai di Baitullah, tafa bihi sab'a, maka Abdullah bin Umar telah tawaf sebanyak 7 kali, wa baina Safa wal Marwah, dan beliau telah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, lam yazid alaih, tidak lebih daripada itu, wa ra'a annahu, dan beliau menganggap bahawa sesungguhnya perbuatan sa'i tersebut mujzi'un anhu, mencukupi bagi pihaknya, wa ahda, dan beliau telah membawa binatang al-hadyu. Daripada sini juga menjadi dalil orang yang melakukan haji kiran dan juga haji tamattu'. Orang yang buat orang yang buat haji kiran dan haji ifrad, dia boleh mendahulukan sa'i haji dia selepas tawaf kudum. Maka bila buat tawaf kudum, maka dia tak perlu, dan dia buat sa'i, maka nanti pada 10 Zulhijjah bila dia buat tawaf ifadah, tawaf haji, dia tak perlu buat sa'i dah. Sebab itu maka perbuatan Abdullah bin Umar menjadi dalil wa ra'a annahu mujzi'un anhu, dan beliau menganggap bahawa sa'i tersebut mencukupi bagi sa'i haji, kerana hanya perlu melakukan sekali. Satu tawaf, satu sa'i untuk haji kiran, walaupun niat dia dua, iaitu untuk melakukan tawaf dan umrah serentak. Tak perlu buat 2 kali. 2990 baca. Maka daripada Abdullah bin dan Salim bin Abdullah, kallama, mereka berdua telah bercakap kepada Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hina nazala, sewaktu ketika itu Hajjaj telah turun membawa tenteranya, liqital ibn Zubair, untuk memerangi khalifah Abdullah bin Zubair. Qala, maka mereka berdua, Abdullah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah berkata, la yadurruka, tidak mengapa, alla tahujjah, sekiranya kamu tidak melakukan haji al-am, pada tahun ni. Maka mereka berdua menasihati Abdullah bin Umar, tak payahlah buat haji tahun ni. Kenapa Abdullah bin Umar nak buat haji? Kerana Abdullah bin Umar memang terkenal dengan seorang yang setiap tahun buat haji. Setiap tahun beliau berusaha untuk buat haji. Maka sebab itu bila dia nak pergi juga, walaupun berlaku peperangan di sekitar Mekah di antara Hajjaj bin Yusuf dan Abdullah bin Zubair, maka beliau dinasihati untuk jangan pergi. Dan ini pada tahun 72 Hijrah. Fa inna nakhsha,
maka sesungguhnya kami risau an yakuna bahawa berlakunya bainan nasi di antara manusia qitalun peperangan wa yuhalu dan akan dihalang bainaka di antara kamu wa bainal baiti dan di antara Baitullah. Qala, maka berkata Abdullah bin Umar, in hila, jika aku dihalang di antara daku dan Mekah, di antara daku dan Baitullah, fa'altu, maka aku akan lakukan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lakukan. Wa ana ma'ah, dan ketika itu aku memang bersama dengan Nabi. Waktu bila Nabi dihalang untuk masuk ke Mekah, hina halat kuffar Quraisy, sewaktu orang-orang kafir Quraisy menghalang di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal baiti dan di antara Baitullah. Ushidukum, maka sesungguhnya aku menjadikan kamu saksi, anni qad aujabtu umrah, sesungguhnya aku telah mewajibkan ke atas diriku umrah. Ini pada permulaan niat dia sekadar nak buat umrah. Itu pada permulaan. Maka apakah yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi dihalang? Maka pada baris yang ketiga daripada bawah, maka fasawabu fi ma'nahu annahu arada sekiranya aku dihalang wa husirtu, dan sekiranya aku ditahan, tahallaltu, aku akan keluar daripada ihram sebagaimana kami telah lakukannya sewaktu peristiwa Al-Hudaybiyah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata begitu, kalaulah berlaku kepadaku, aku akan keluar daripada ihram. Maka daripada sini kita belajar sama, orang yang berihram haji dan umrah sama. Jika dihalang, boleh keluar daripada ihram disebabkan ihsar. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut, فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Barang siapa yang dihalang dan dia nak keluar daripada ihram, kalaulah dia niat bersyarat, maka tak ada masalah. Kita telah belajar niat bersyarat daripada hadis Duba'ah radhiyallahu ta'ala anha. Itu kita telah belajar. Tapi kalaulah dia tak niat bersyarat, maka dia boleh keluar daripada ihram. Al-Quran telah ajar dengan cara menyembelih binatang di Mekah ataupun di tanah haram sebagai dam kerana dia keluar daripada ihram disebabkan al-ihsar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fantalaqa, maka pada awalnya Abdullah bin Umar hanya berniat umrah, maka beliau telah teruskan perjalanan hatta ata Zulhulaifah, sehingga beliau tiba di Zulhulaifah. Niat dia masih nak buat umrah sahaja. Falabba bil umrah, maka beliau pun mula bertalbiyah dengan umrah. Labbaika bil umrah, labbaik Allahumma labbaik. Itu maksud dia, aku menyahut panggilanmu ya Allah untuk melakukan umrah, dan kemudian baki talbiyah adalah sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Summa qal, kemudian Abdullah bin Umar berkata, in khulliya sabili, jika dibiarkan perjalananku tanpa gangguan, qadaitu umrati, maka aku dapat menyelesaikan umrahku. Wa in hila, dan sekiranya dihalang di antara aku untuk sampai ke Baitullah, fa'altu, maka aku akan buat sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat. Wa ana ma'ah, ketika mana aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa tala, kemudian Abdullah bin Umar membaca ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, demi sesungguhnya adalah untuk kamu pada peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, ikutan yang baik. Maka dia pun kata tak ada masalah sebab kawan-kawan dia ikut. Kita berniat umrah, kalaulah kita dapat buat, kita buat umrah. Kalaulah kita tak dapat buat, jangan risau. Kita akan keluar juga daripada ihram seperti yang Nabi buat dalam peristiwa Hudaybiyah. Thumma sara, kemudian Abdullah bin Umar meneruskan perjalanan hatta idza kana bi dhahril bayda, sehingga adalah apabila Abdullah bin Umar berada di dataran Al-Baida. Al-Baida adalah satu tempat yang berada di pinggir Zulhulaifah, masih lagi dalam miqat. Maka beliau berkata, ma amruhuma illa wahid, tidaklah amalan, tugasan, kerja haji dan umrah kecuali satu. Umrah dan haji kena buat tawaf sa'i, kecuali benda yang satu. Maka bila beliau terfikir begitu, maka beliau berkata, in hila baini wa bainal umrah, sekiranya aku dihalang untuk melakukan umrah, maka aku juga dihalang untuk melakukan haji. Ushidukum,
Terus Abdullah bin Umar berkata, aku menjadikan kamu sebagai saksi. Anni qad aujabtu, sesungguhnya aku telah mewajibkan ke atas diriku haji bersama dengan umrahku. Maka daripada sini kita belajar harus boleh seseorang yang pada awalnya nak berniat umrah, maka dia boleh untuk berniat haji bersama dengan umrah dia. Maka jadilah itu sebagai haji kiran. Dan ini kita lihat berlaku ketika kepada Aisyah juga. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang pada awalnya sekadar nak buat umrah pada bulan-bulan haji, iaitu bermula daripada 1 Syawal, dia sekadar nak buat umrah. Kemudian sebelum dilakukan tawaf, dia tambah niat untuk berniat haji. Maksudnya dia nak buat haji kiran, maka pada waktu itu boleh. Yang tak bolehnya yang kita belajar sebelum ini adalah kalaulah dia nak berniat haji ifrad. Dia ubah kepada umrah, kepada tamattu', maka itu tak boleh. Sebab itu adalah khusus untuk Nabi SAW. Tapi kalaulah pada awalnya, pada musim-musim haji, dalam Islam musim haji bermula daripada 1 Syawal. Pada awalnya sekadar nak buat umrah. Kemudian sebelum dia buat tawaf, macam yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha, walaupun dah ada di Mekah, sebelum buat tawaf, maka dia nak tambah niat haji, maka boleh. Yang kita katakan tak boleh dan hanya khas untuk sahabat Nabi adalah orang yang pada awal memang nak berniat haji ifrad. Kemudian dia padamkan niat haji tadi dan tukarkan kepada umrah, maka itu hanyalah khas untuk Nabi SAW dan para sahabat pada waktu itu sahaja. Ya adik, sini adik. Sini adik. Mana adik? Sini adik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fantalaqa. Maka Abdullah bin Umar dia telah teruskan perjalanan kerana dia tak bawa binatang bersama dengan dia, dan Nabi SAW bila buat kiran dan juga para sahabat yang buat ifrad, Nabi galakkan, tak wajib dalam mazhab Syafi'i, Nabi galakkan untuk membawa binatang. Sebab itu Abdullah bin Umar telah membeli binatang di tempat yang bernama Qudayd. Summa tafa, kemudian Abdullah bin Umar telah melakukan tawaf lahuma untuk haji dan umrah. Kita kena faham betul-betul. Daripada sini kita belajar hukum tawaf kudum adalah sunat. Hukum tawaf kudum adalah sunat. Maka Abdullah bin Umar dia tak buat tawaf kudum. Sebalik dia melakukan tawaf untuk haji dan umrah. Maka dia melakukan hanya 1 tawaf untuk haji dan umrah. Kemudian dia melakukan 1 sa'i untuk haji dan umrah. Summa lam yahilla minhumah. Kemudian beliau tidaklah keluar daripada ihram kecuali ketika mana beliau telah keluar daripada ihram bila selesainya amalan haji pada 10 Zulhijjah. 2991 riwayatnya lebih kurang sama. Maka kita nak baca bahasa Arabnya sahaja. Wa bi ilaihi qala hadatsanahu Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Ubaidullah an-Nafi qala arada Ibnu Umar al-Hajjah hina nazala al-Hajjaj ibn Zubair wa iqtassa al-hadits bimisli hadhihi al-qissah wa qala fi akhir al-hadits wa kana yaqul man jama'a bainal hajj wal umrah. Kata Abdullah bin Umar, barang siapa yang berniat haji dan umrah, kafahu, mencukupi baginya hanya 1 tawaf, walam yahillah, dan tidaklah dia keluar daripada ihram haji dan umrah sehingga dia telah selesaikan ibadah haji dan umrah kedua-duanya. Maksudnya kalaulah orang yang buat haji kiran, kalaulah dia buat tawaf dengan sa'i je, dia belum keluar daripada ihram. Dia kena nak bagi salam. Sini bagi salam. Sini cepatlah. Sinilah. Bagi salam semua. Malu. Tadi nak bagi salam. Okey. Maka daripada sini kata Abdullah bin Umar, orang yang buat haji kiran bukanlah dengan dia buat tawaf dengan sa'i dia boleh keluar daripada ihram. Dia kena selesaikan dulu amalan-amalan haji, barulah dia boleh keluar daripada ihram. Sebab itu beliau berkata, man jama'a bainal haji wal umrah, barang siapa menggabungkan ihram bagi haji dan umrah, iaitu melakukan haji kiran, kafahu, mencukupi baginya untuk melakukan tawaf sekali. Namun dia tak keluar daripada ihram lagi. Walam yahillah, dan tidaklah dia keluar daripada ihram haji umrah dan ihram haji dan umrah sehingga dia telah selesai akan ibadah haji dan umrah kedua-duanya. 2992 baca.
Adik tak nak main, tak nak main. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma telah ingin untuk melakukan haji. Ama pada tahun Nazalal Hajjaju, di mana Hajjaj telah turun membawa tenteranya Ibni Zubair untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Maka dalam situasi ini sebenarnya Hajjaj dikira sebagai pemberontak. Tapi dia menjadi pemberontak yang berjaya sebab dia memang berjaya menawan banyak negeri sebelum akhirnya dia berjaya mengalahkan Abdullah bin Zubair di kota Mekah. Bahkan Abdullah bin Zubair dibunuh ketika di dalam Masjidil Haram. Bahkan Hajjaj ni dia punya kejam, bahkan dia bakar Kaabah terus untuk mengalahkan Abdullah bin Zubair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faqilalah. Adik, tak nak langgar. Faqilalah. Maka dikatakan kepada, adik, tak nak sepak. Faqilalah. Maka dikatakan kepada Abdullah bin Umar, innan nasa, sesungguhnya orang ramai, kainun, akan berlaku, bainahum, di antara mereka kitalun, peperangan. Wa inna nakhafu, dan wahai Abdullah bin Umar, sesungguhnya kami risau, an yasuddu, mereka akan menghalang kamu daripada pergi ke Baitullah. Faqala, maka Abdullah bin Umar berkata, laqad kana lakum, adalah demi sesungguhnya untuk kamu pada Nabi SAW uswatun hasanah, ikutan yang baik. Asna'u, kalaulah aku dihalang, aku akan lakukan sebagaimana Nabi SAW lakukan. Iaitu Nabi akan keluar daripada ihram disebabkan ihsar, disebabkan dihalang. Maka beliau berkata, inni ushidukum, sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai saksi, anni qad aujabtu umrah, aku mewajibkan ke atas diriku umrah. Maka pada awalnya Abdullah bin Umar hanya berihram dengan niat umrah. Thumma kharaja, kemudian beliau keluar daripada rumahnya, hatta idza kana bi zahiril baida, sehingga apabila beliau berada di Baida, qala, maka beliau berkata, ma sya'nul haji wal umrati illa wahid, tidaklah amalan haji dan umrah kecuali amalan yang sama. Ishhadu, wahai teman-temanku, kamu saksikanlah. Qala Ibn Rumhim, ushidukum, aku menjadikan kamu sebagai saksi, anni qad aujabtu hajjan ma'a umrati, aku telah mewajibkan haji bersama dengan umrah. Maksudnya beliau telah berniat haji kiran. Dan ini menjadi dalil, orang yang dah berniat umrah sebelum tawaf, dia boleh tambah untuk melakukan niat haji sebelum tawaf. Wa ahda hadiah, dan aku akan membawa binatang al-hadiyu, ishtarahu, yang kemudiannya beliau telah beli, bi Kudaidin, di tempat yang bernama Kudaid. Wa ahda bermaksud, dan beliau telah membawa binatang al-hadiyu yang beliau beli kemudian di tempat yang bernama Kudaid. Summan talaqab, kemudian Abdullah bin Umar meneruskan perjalanan, yuhillu bihima, berihram dengan haji dan umrah kedua-duanya, hatta qadima Makkah, sehingga apabila beliau tiba di Makkah, fatafa bil baiti, maka beliau telah melakukan tawaf di Baitullah, wa bis Safa wal Marwah, dan beliau melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, walam yazid ala zalika, dan beliau tidak lebih daripada itu, walam yanhar, dan beliau tidak menyembelih binatang, walam yahlik, dan beliau tidak menggunting rambut. Maksudnya daripada sini kita belajar, orang yang buat haji kiran, maka dengan tawaf di Baitullah tidaklah dia keluar daripada ihram. Dia bukan macam tamattu'. Kalau orang yang buat tamattu', dia memang datang untuk umrah, maka bila dia datang ke Baitullah, dia akan selesaikan umrah dia dulu. Dia akan tawaf, sa'i, bergunting, bercukur, maka dia keluar daripada ihram. Walam yukassir, dan Abdullah bin Umar tidak menggunting rambut setelah selesai tawaf dan sa'i. Walam yahlil, dan beliau tidak keluar daripada sebarang pantang larang ihram yang diharamkan kepadanya. Hatta kana yaumun nahri, sehingga apabila tibanya 10 Zulhijjah, fanahara, barulah beliau menyembelih binatang. Wahalaqa, dan beliau telah mencukur rambut. Wara'a, dan Abdullah bin Umar berpandangan, an qad qada, bahawa beliau telah selesai melakukan tawaf haji wal umrah, dan juga tawaf umrah, bi tawafihi, dengan tawaf yang beliau buat mula-mula. Maka daripada sini menjadi dalil bahawa hukum melakukan tawaf kudum adalah sunat, tak wajib. Sebab Abdullah bin Umar dalam kes ini, beliau tidak melakukan tawaf kudum. Bahkan beliau sampai-sampai beliau buat tawaf haji dan juga sa'i haji. Maka pada 10 Zulhijjah, beliau dah tak ada dah buat tawaf haji.
sebab beliau anggap dah selesai dah tawaf haji dan juga sa'i haji beliau dah selesai. Maka ini menjadi dalil bahawa tawaf kudum tu sunat. Sebab itu Abdullah bin Umar walaupun dia buat haji kiran, dia tidak buat tawaf kudum. Sebaliknya dia terus buat tawaf haji dan juga sa'i haji. Maka ini menjadi dalil. Kemudian summan talaqa. Kemudian Abdullah bin Umar telah pergi. Yuhillu minta maaf. Waqala, berkata Abdullah bin Umar, beginilah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang sama. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tawaf kudum dan pada 10 Zulhijjah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan tawaf haji. Tapi Abdullah bin Umar, dia tak buat tawaf kudum. Terus buat tawaf haji dan sa'i pada waktu kali pertama dia tiba di Mekah. Riwayat 2993 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dengan kisah yang lebih kurang sama namun tak disebutkan. Walam yazkurin Nabi, tidak disebutkan daripada Nabi kecuali hanya pada permulaan hadis. Hina qilalah, sewaktu dikatakan kepada Abdullah bin Umar, ya sudduk, mereka akan menghalang kamu daripada sampai ke Baitullah. Maka beliau pun menjawab Abdullah bin Umar, izan, kalaulah begitu, af'al, aku akan lakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yadhkur fi akhiril hadis, dan beliau tidak sebut di hujung hadis beginilah yang telah dilakukan oleh Nabi, sebab Nabi tidak meninggalkan tawaf kudum dan Nabi pada 10 Zulhijjah baginda Nabi baru buat tawaf haji. Tapi Abdullah bin Umar berbeza sedikit. Kerana tawaf kudum itu sunnah, beliau terus buat tawaf haji dan sa'i haji bila kali pertama tiba di Mekah. Maka sebab itu di dalam haji, dia tidaklah mesti berturut-turut tertib macam ibadah umrah. Sebaliknya dalam haji, tertib adalah pada kebanyakan rukun. Dia tidaklah mesti ikut satu-satu setiap rukun. Sebab itu haji, rukun dia punya tertib, turutan rukun dia adalah fleksibel. Bab yang ke-23 berkenaan tentang haji ifrad dan kiran. 2994 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fi riwayat Yahya qala, beliau berkata, ahlalna, kami telah berihram bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil haji mufridah, dengan haji sebagai haji ifrad. Namun Imam Nawawi jelaskan, nanti kita akan baca lagi beberapa hadis nanti, maka akan disebut bahawa kata Anas bin Malik Nabi melakukan haji kiran. Abdullah bin Umar dan banyak riwayat yang lain menyebut Nabi melakukan haji ifrad. Maka bagaimana kita nak menggabungkan? Sebab itu kata para ulama, bagi setiap orang yang menjadikan dalil bahawa haji itu adalah afdal, maka dia ada dalil dia. Orang yang melakukan haji ifrad, yang mengatakan Nabi buat haji ifrad, maka dia kata ini dalil dia. Hadis Abdullah bin Umar, hadis Jabir dan juga hadis Aisyah dan banyak lagi hadis yang kita dah baca. Tapi ada juga hadis yang mengatakan Nabi buat kiran. Hadis Imran bin Husain, hadis Anas bin Malik. Ada juga yang kalaulah kita tidak perjelaskan secara zahirnya menyebut Nabi SAW melakukan haji tamattu'an Nabi seperti yang kita baca. Maka sebab itu setiap orang dia ada dalilnya sendiri. Cuma Imam Nawawi sekali lagi membawa di sini, beliau ulang bawa banyak kali pada baris yang ketiga, kata Imam An-Nawawi bahawa hadis Anas yang bakal kita baca nanti, maka itu menjadi dalil bagi orang yang mengatakan Nabi melakukan haji kiran. Wa qad qaddamna, dan kami telah sebut beberapa kali sebelum ini, annas sahihal mukhtar, bahawa yang pendapat yang paling sahih dan terpilih berkenaan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana fi awwal ihramih, pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berniat ihram mufridah untuk melakukan haji ifrad. Summa adkhala al-umrah, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berubah niat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji kiran. Fasara qarina, maka akhirnya kata Imam Nawawi,
Nabi SAW telah melakukan haji kiran. Wa jama'na, dan kami telah gabungkan di antara riwayat-riwayat ahsana jam'in dengan cara yang paling baik. Fahadis Ibnu Umar huna, maka hadis Abdullah bin Umar yang sedang kita baca ini mahmulun, adalah diambil berdasarkan permulaan ihram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka ianya adalah ketika situasi pada penghujung ihram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat 2995 baca. Maka daripada Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yunabbi bertalbiyah bil haji wal umrah, dengan haji dan umrah jami'ah kedua-duanya. Maka hadiah Anas ini menjadi dalil bahawa beliau dengar Nabi sebut labbaika bil haji wal umrah. Maksudnya Nabi telah berniat kiran. Maka ini dalil Anas menjadi jelas dan kita tak boleh nak tolak sesuatu hadis. Maka cara dia, dan semua hadis adalah sahih, semuanya hadis riwayat Muslim. Sebab itu Imam Nawawi telah menggabungkan seperti yang kita sebutkan bahawa pada awalnya Nabi berniat ifrad, kemudian baginda Nabi SAW telah berniat kiran. Maka kata Anas bin Malik, aku telah mendengar Nabi bertalbiyah untuk melakukan haji dan umrah. Maksudnya Nabi buat kiran. Qala Bakrun, berkata Bakar, maka aku telah bertemu dengan, maka aku telah menceritakan kata-kata Anas kepada Abdullah bin Umar. Dan baru tadi kita baca hadis di atas, Abdullah bin Umar punya pandangan memang Nabi buat ifrad. Maka sebab itu beliau pun tak setuju dengan Anas bin Malik. Maka kata Abdullah bin Umar, tidak, yang aku dengar adalah labbah, baginda telah bertalbiyah dengan haji sahaja. Nabi tak disebut pun umrah. Falaki itu Anas, maka Bakar ini kembali kepada Anas bin Malik dan dia menceritakan kata-kata Abdullah bin Umar. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun berkata, ma ta'udduna, tidaklah kamu menganggap kami ini illa sibyana, kecuali sebagai budak-budak. Maka kenapa kamu tak nak terima hadis aku? Maka kamu anggap seolah-olah aku budak-budak yang tak boleh membezakan mana satu talbiyah haji dan mana satu talbiyah untuk umrah. Maka Anas bin Malik menunjukkan dia pasti dia mendengar yang Nabi bertalbiyah untuk haji dan umrah. Maka beliau berkata sekali lagi, aku mendengar Nabi SAW bersabda, labbaika umratan wa hajjah, Nabi melakukan haji kiran. Nabi berkata, aku bertalbiyah menyahut panggilanmu ya Allah dengan ibadah umrah dan haji. 2996 baca. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, annahu ra'a, sesungguhnya beliau telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah menggabungkan niat di antara haji dan umrah. Daripada mana beliau nampak? Daripada talbiyah Nabi. Sebab talbiyah melambangkan niat seseorang. Maka kalaulah dia berkata labbaika hajja, bererti dia nak buat haji. Labbaika umrah, bererti nak buat umrah sahaja. Labbaika umratan wa hajjah, bererti dia nak melakukan kiran. Maka daripada talbiyah Anas bin Malik nampak yang Nabi telah menggabungkan niat antara haji dan umrah. Qala, maka berkata perawi, maka aku telah bertanya kepada Abdullah bin Umar, dan kita tahu Abdullah bin Umar memang meriwayatkan hadis yang Nabi buat ifrad. Maka Abdullah bin Umar berkata, ahlalna, kami telah berihram dengan Nabi SAW akan ihram haji. Faraja'tu ila Anas, maka kata perawi, aku kembali, iaitu Bakar bin Abdullah, aku kembali kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan aku mengkhabarkan kepada Anas apakah yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Maka berkata Anas bin Malik, ka'annama kunna sibyana, seolah-olah kami masih dianggap sebagai budak-budak, lalu tak nak menerima hadis kami. Padahal kata Anas, beliau yakin, beliau mendengar Nabi SAW bertalbiyah dan menggambarkan ihram Nabi adalah kiran, iaitu haji, iaitu umrah dan haji. Riwayat seterusnya 2997 baca. Maka hadis ini ada satu hadis di sini nak menerangkan bahawa tawaf kudum itu adalah sunat, tawaf kudum. Apakah tawaf kudum? Maka seseorang itu dia tidak boleh melewati miqat, sempadan-sempadan yang telah ditetapkan oleh Nabi kecuali dalam keadaan ihram.
maka orang yang datang Mekah dengan niat haji tamattu', maka dia akan datang dengan niat umrah sahaja. Maka dia tak ada masalah. Dia datang-datang, dia boleh terus buat tawaf, dia terus boleh buat sa'i. Sebab itu adalah amalan dia, sebab dia memang datang untuk buat umrah. Tetapi orang yang datang dengan niat haji, ya sama ada haji ifrad ataupun haji kiran, maka apakah sunnah untuk dilakukan? Dia tak boleh tawaf umrah. Sebab dia berniat haji kiran dan tamattu'. Maka sebab itu istihbabi tawafil qudum. Sunnah untuk seseorang yang melakukan haji di kiran dan ifrad, mereka melakukan tawaf qudum. Kata Imam Nawawi, tawaf qudum ni ada banyak nama. Tawaf qudum ini ada banyak nama. Pada baris yang kedua, 4, 6. Maka kata Imam Nawawi, wali tawafil qudum. Tawaf qudum ni ada banyak nama. Al-qudum ni maksudnya welcome. Tawaf kerana dia baru sampai. Maka dipanggil juga tawaf qadim, dipanggil juga tawaf al-wurud, dipanggil juga tawaf al-warid, dipanggil juga sebagai tawaf at-tahiyyah. Maka kita baca daripada baris yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis Abdullah bin Umar ini nak menunjukkan bahawa sebenarnya ada tawaf qudum bagi orang yang melakukan haji, iaitu haji kiran dan juga haji ifrad. Wahuwa masyru' dan ianya disyariatkan sebelum melakukan wukuf di Arafah. Disunatkan sebelum wukuf di Arafah. Maka kalaulah seseorang itu, dan semua mengatakan ia tak wajib, ianya adalah sunat. Wa kulluhum yaqulun innahu sunnah laisa biwajib. Namun di sini pada baris yang kedua 45, maka kata Imam Nawawi, fa in waqafa bi Arafat, kalaulah seseorang itu dia berada di Arafah, berwukuf di Arafah sebelum dia buat tawaf qudum, fata, maka gugurlah pada waktu itu tawaf qudum, dia dah tak boleh buat. Kalaulah dia wukuf di Arafah sebelum buat tawaf qudum, maka gugurlah. Daripada sini juga kita belajar, kalaulah seseorang tu sampai dia tak nak buat tawaf qudum, maka tetap sah haji dia. Sebab tawaf qudum tu sunat. Contohnya ada orang ni sampai dan dia tak larat, dia tak nak buat tawaf qudum, ataupun dia larat tapi dia tak nak buat, maka hajinya tetap sah. Sebab itu dikatakan fata, maka dia terlepas untuk melakukan tawaf qudum. Fa in tafa ba'da zalika bi niyyati tawafil qudum, kalaulah selepas berwukuf di Arafah dia niat tawaf dengan niat tawaf qudum, maka pada waktu itu tetap tidak dikira sebagai tawaf qudum, maka akan dikira sebagai tawaf ifadah kalaulah dia masih lagi belum buat tawaf ifadah. Tawaf ifadah maksudnya tawaf haji. Ataupun kalau dia dah buat tawaf ifadah, maka tawaf itu akan menjadi sebagai tawaf sunat. Tapi tawaf qudum dah tak boleh buat apabila selesai sahaja berwukuf. Baca hadis. Maka ada seorang lelaki telah datang lalu bertanya, ayasluhu, adakah boleh untukku untuk melakukan tawaf di Baitullah sebelum aku datang ke tempat berwukuf di Arafah? Maka Abdullah bin Umar menjawab, ya. Beliau berkata, fa inna bin Abbas, maka orang tersebut berkata, fa inna bin Abbas, sesungguhnya Abdullah bin Abbas telah berkata, la tatuf bil baiti, tidak perlu tawaf di Baitullah untuk orang yang melakukan haji ifrad dan kiran, hatta, sehinggalah dia datang dahulu ke tempat berwukuf, iaitu Arafah. Maka pandangan Abdullah bin Abbas, tawaf qudum ni tak sunat. Sebab itu Abdullah bin Abbas, kalaulah dia buat haji ifrad dan kiran, maka dia tak buat tawaf bila tiba di Mekah. Sebab beliau kata tidak sunat. Maka Abdullah bin Umar berkata, faqad hajja Rasulullah, Nabi SAW telah melakukan haji. Dan kita tahu Nabi punya haji antara ifrad dan kemudian menjadi tamattu'. Maka baginda telah melakukan tawaf di Baitullah sebelum baginda datang ke tempat berwukuf di Arafah. Fabiqauli Rasulillah, maka adakah kamu nak mengambil kata-kata Rasulullah ataupun kamu nak mengambil kata-kata Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Umar, in kunta sadiqah, jika kamu adalah orang yang benar. 2998 baca. Maka ada orang telah bertanya kepada Abdullah bin Umar, adakah aku boleh melakukan tawaf? Tawaf di sini maksudnya tawaf qudum ketika aku telah berihram untuk haji. Maka Abdullah bin Umar bertanya balik, wa ma yamna'uka?
apakah yang menghalang kamu daripada tidak boleh melakukan tawaf? Maka beliau berkata, inni ra'aitu bena fulan, sesungguhnya aku melihat apa fulan bin fulan. Yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah bin Abbas. Yakrahu, mereka tidak menyukai melakukan tawaf bagi orang yang melakukan haji, ifrad dan juga kiran. Tawaf di sini maksudnya adalah tawaf kudum. Wa anta ahabbu ilaina, namun tuan wahai Abdullah bin Umar adalah orang yang kami lebih suka berbandingnya. Ra'ainahu, kami menganggap beliau tak sebutkan nama, tapi yang dimaksudkan adalah Ibnu Abbas. Qad fatanat dunya, telah diuji dengan dunia. Maka Abdullah bin Umar tegur balik, wa ayyuna au ayyukum lam taftinhu dunya, siapa di antara kita ataupun di antara kamu yang tidak diuji dengan dunia? Maka mengapa mereka mengatakan Abdullah bin Abbas diuji dengan dunia? Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 9, maksud daripada diuji dengan dunia, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah li'annahu tawallal Basrah, kerana Abdullah bin Umar telah menjadi gubernur di Basrah. Maka pada waktu itu beliau telah diuji. Wa amma bin Umar, adapun Abdullah bin Umar tidak pernah memegang sebarang jawatan. Maka mereka risau Abdullah bin Umar disebabkan jawatan, maka berubah cara dia memberi jawapan dan pandangan. Tapi Abdullah bin Umar menafikan. Abdullah bin Abbas tidaklah begitu. Maka kata Abdullah bin Umar, kenapa sunnah untuk melakukan tawaf kudum? Maka beliau terangkan, aku telah melihat Nabi SAW berihram dengan haji, wa tawafa bil baiti, dan baginda telah melakukan tawaf di Baitullah, wa sa'a baina Safa wal Marwah, dan baginda telah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Fa sunnatullahi wa sunnatu rasulih ahqqu an tuttaba, adakah sunnah Allah dan sunnah Rasul adalah lebih berhak untuk diikuti daripada sunnah fulan bin fulan? In kunta sadiqah, jika kamu adalah benar bahawa itulah kata-kata Abdullah bin Abbas, maka ikut Allah dan Rasul, kata Abdullah bin Umar, adalah lebih baik. Maka ini adalah beberapa hadis yang kita telah baca. Nanti kita akan mula masuk pada tajuk yang baru, bahawa orang yang berihram dengan umrah, la yatahallal, dia tidaklah pada waktu itu keluar daripada ihram dengan sekadar la yatalib qabla sa'i. Dia tidaklah sekadar pada waktu itu dengan tawaf sahaja menjadi halal. Dia perlu selesaikan sa'i. Begitu juga orang yang berihram dengan haji, kiran ataupun ifrad, maka dia tidaklah keluar daripada ihram dengan hanya melakukan tawaf kudum. Sebaliknya dia kena selesaikan amalan-amalan haji dia. Sama seperti orang yang buat umrah, kena selesaikan amalan umrah dia. InsyaAllah kita akan sambung balik jam 2.45 nanti insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.